Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Okey, surah An-Nisa ni baru ni kita berhenti sehingga ayat yang ke 5. Ayat 6. Ayat 6 dah. Sampai ayat 7 dah. Jadi ayat 7 ni saya tak tafsir lah. Bukan tak nak tafsir juga. Tapi nak suruh orang lain, nak suruh Ustaz Hakim. Sebab ayat 7 ni, ayat 7, ayat 8 ni berkenaan dengan ayat faraid. InsyaAllah kita ambil masa panjang sikit. 2 ayat ni Ustaz Hakim yang akan ngajar 4 jam. 2 kali mengajar lah. Dah. Dia akan ngajar semua sekali berkenaan dengan faraid. 4 jam. Dah. Intensif. Boleh? Jadi kita start dengan ayat yang ke ayat yang ke 15 dah. Boleh? Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Allati ni Ramadan dia jamak pada allati dan perempuan-perempuan yang melakukan perkara yang keji maksudnya berzina lah, min nisaikum dari kalangan isteri-isteri kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka carilah saksi ke atas mereka 4 orang di kalangan kamu. Maksudnya kalau perempuan itu berzina, kena ada 4 orang saksi menunjukkan kesalahan mereka lah, nak mensabit kesalahan mereka lah. Fa in syahidu, maka jika sekiranya 4 orang boleh menjadi saksi, maka hukumnya fa amsikuhunna fil buyuti, kurunglah mereka dalam rumah. Amsikuhunna fil buyuti, kurunglah mereka dalam rumah sampai bila? Hatta yatawaffahunnal mautu, hatta yatawaffahunna, sehingga mereka dimatikan, menjemput mereka oleh kematian. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun sehingga Allah jadikan untuk mereka jalan. Kengaji dah ni ke mana al-mudmarah hatta yatawaffahunna hatta yaj'alallah. Apa kita ngaji saja saya beramal. Kita ingat ilmu kita tak berkat. Hatta ngaji dah ni ke? Apa hukum an sini, al-mudmarah sini? Wajib ke harus? Jaiz ke wajib? Wajib lah hatta. Allah entah. Bela buku lalu. Hatta ke ada sini hatta. Beratlah entah ngaji saja. Saat ni baru ngaji dak. Harus ke jaiz apa dia Zaim? Wajib. Harus ke jaiz kata wajib. Betul ya beda. Ni hukumnya kepada orang yang berzina, hukum hudud, hukumnya pada awal-awal Islam. Awal-awal Islam dulu, Islam suruh kurung dulu. Tapi hatta yaj'alallah, bukan kurung sama, sehingga Tuhan jadikan jalan penyelesaian bagi mereka. Sehingga turun ayat Quran suruh rotai orang perempuan yang belum berkahwin dan supaya rejam hak telah berkahwin dah. Itu maksud hatta yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi bila turunnya ayat berkenaan rejam dan ayat berkenaan dengan rotan, maka tak adalah hukum kurung di rumahnya. Kena guna hukum tu lah. Faham dah? Sebab itulah ayat ni setengah ulama kata ayat ni mansuh dah. Mansuh dah. Mansuh lah, memang mansuh lah. Asalnya kurung rumah. Sehingga sekarang ni direjam ataupun di rotan kalau tidak berkahwin lagi. Wallati rapi ke? Rapi tak? Rapi ya. Wallati ya'tina al-fahishata dah. Dalam ayat ni ada api ni, jetak aja. Tengok mana jetak. Jetak. Kita ibu api ni. Gigi, tapi dia tengok anda. Technician. Irfan atau technician? Tak apa api ni jetak.
Tengok susu dia mana. Okey. Tengok mana dah. Wallati ya'tinal fahisyah. Tu ustaz nak ayat banyak-banyak tak boleh dah. Tak kesutuk masa gitu. Nampak tak habis surah An-Nisa. Dah. Banyak nak ayat sininya. Dah. Wallati apa allati. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan dua orang yang melakukannya, nya benda keji dah. Dari kalian kamu fa'adhuhuma, maka sakitlah mereka. Dah. Maksudnya sininya bukan untuk perempuan saja. Orang lelaki pun kena juga. Faham tak? Cumanya orang lelaki, kalau orang perempuan mereka kena kurung. Orang lelaki kena pukul. Tai dengan selipar ke, tai dengan rotan ke, piak dengan patai ubi ke. Tak? Ha tu. Fa'adhuhuma, sakitlah mereka. Dah. Fa in taba, jika sekiranya mereka berdua itu bertaubat, wa aslaha, dan membaiki keadaan mereka, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kamu daripada mereka berdua. Maksudnya dululah hukum ta'zir sahaja dah, kurung sahaja dah. Tapi bila turunnya ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang hukum hudud ni, maka mereka dikenakan hukum rejam ataupun hukum qatal dah. Ada setengah ulama kata walladzan ya'tiyaniha minkum ni bukan laki-laki berzina. Dah. Ini orang lelaki yang mengejarkan perbuatan kaum Nabi Lut. Dah. Fa'adhuhuma. Homosek bang tak? Homosek. Dah. Sakitilah mereka. Sakitilah mereka ni mazhab Syafi'i, sakitilah mereka ni macam mana? Entah pergi cari rumah-rumah buruk. Dini nak utuh, entah ikat dia, tak situ, entah pun tolak. Tolak dini tu biar tipu atas dia, biar mati dia. Tu cara fa'adhuhuma. Kalau mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh bunuh orang hak liwat ni. Boleh bunuh dah. Mazhab Syafi'i. Takzir saja baru tu. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak boleh bunuh. Sebab bagi mazhab Hanafi, liwat ni lebih rendah daripada zina. Dan liwat tidak ada hukum dalam Quran. Dah. Jadi izak saja. Kurung boleh. Hotel boleh tapi tak boleh bunuh. Faham? Fa in taba, jika sekiranya mereka berdua bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kamu daripada mereka berdua. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Dalam soalan berkenaan dengan ayat ni lah, ada setengah ulama kata orang hak berzina ni kena dua hukum dia. Rejam pun kena, rotan pun kena dah. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menolak lah. Sebab Imam Syafi'i katalah hadis-hadis menunjukkan bahawasanya Nabi ni rejam sahaja, Nabi tak rotan dah. Tapi mereka pakai zahir ayat Quran. Semua orang berzina kena rotan belakang dah. Cumanya kalau dia tu dia berkahwin dah, kena rejam pula. Kalau tak berkahwin lagi, pakai lepas gitu ya. Dah. Jadi betulnya mazhab Syafi'i lah. Dah. Rejam saja, rotan saja. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Dah. Apa Tuhan sebut taubat lepas pada tu dah? Bukan semua taubat Tuhan terima. Mana? Bukan semua Tuhan taubat Tuhan terima dah. Taubat Tuhan terima ni bila kita melakukan kesalahan dengan kejahilan, kemudian segera kita bertaubat. Faham? Kalau orang tu dia tahu dah salah, dia buat juga nak mati baru nak taubat, tetap terima taubat dia. Faham? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Hanya sahaja taubat itu diterima oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab jahil dah. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia cepat-cepat bertaubat dah. Cepat-cepat bertaubat maksudnya qabla azmaut, sebelum matilah. Faulaika yatubu alaihim, samarahnya maka Tuhan akan terima taubat mereka dah. Dalam hadis Tuhan menerima taubat pada orang yang melakukan waktu malam untuk orang yang melakukan kesalahan waktu siang hari. Dan Tuhan buka taubat waktu siang hari untuk orang yang melakukan kesalahan waktu malam dah.
Dan pintu taubat ni dibuka antara timur dan barat dah, selagi mana tak berlaku kiamat, selagi mana seorang tak mati. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu amat mengetahui lagi maha bijaksana dah. Ke kese ne dil se taubah ki. Dah. Mana Tuhan maha mengetahui ni, Tuhan tahu hati mana yang akan bertaubat. Hati mana tidak akan bertaubat dah. Hakimah, Tuhan maha bijaksana, Tuhan tahu dah macam mana Tuhan nak buat supaya dia taubat tu. Tuhan buat dia accident ke, Tuhan buat dia berkerak ke, Tuhan buat dia ni apa dia? Macam-macam lah, nak kata orang ke. Akhir dia taubat lah. Ngajar. Ada lagi. Tak apa. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat itu untuk orang yang mengerjakan kejahatan, ya, yang banyak dah. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehingga bila tiba seseorang mereka tu kematian, qala inni tubtul an. Barulah dia kata sekarang aku nak taubat dah. Dah. Maksudnya taubat ia dilakukan hampir-hampir nak mati, nyawa sampai halkum, maka Tuhan tak terima taubat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tuhan kata dah menilai sangat kat, mu kembali ke semula nyawa ke halkum mula dah. Tak boleh dah. Jadi orang yang nazak nak mati ni Tuhan tak akan terima taubat mereka dah. Jadi taubat ni perlu disegerakan dah, jangan bertangguh-tangguh dah. Biasa. Timbul persoalannya buat dosa dengan jahil. Kok mana buat dosa dengan jahil? Ada kau buat dosa dengan alim je? Kau kan ada? Ada yang buat dosa dengan tahu sangat, dia tahu dosa dia buat juga dosa. Tak? Bijahalah ni maksud dia nya memelah. Jahil ni dua jahil ni. Jahil kerana tak ada ilmu sekara. Jahil kerana tak tahu akibat, akan menerima akibat dosa dia buat sekarang deh. Betul. Jahil kat tu. Sebab itulah kalau orang tu tahu salah dia buat juga, lebih besar dosa daripada orang tak tahu. Buat dosa tak tahu ke? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun kana min qabli abidil wasan. Tak. Orang yang tahu tidak beramal dengan ilmu dia, akan diazab sebelum daripada penyembah berhala. Tak tahu syekh tu bukan Quran tu. Betul kalau Allah Alam lah. Bapa punya seksa sebelum penyembah berhala. Memang berhala semua seksa beberapa kali. Ke hadis Nabi ada kan? Tak. Okey gila kita. Walallazina yamutuna wa hum kufar. Begitu juga taubat tidak akan diterima daripada orang-orang yang mati dalam keadaan mereka kafir. Maksudnya orang kafir taubat banyak mana sekalipun Tuhan tidak akan terima taubat mereka. Sebab mereka mati dalam keadaan tidak ada kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Okey soalan soalan buku ni lah. Soalan buku ni wajib ke tidak Tuhan ni azabkan orang yang mati tanpa bertaubat dan kalau melakukan dosa. Orang yang mati melakukan dosa tak taubat, adakah wajib Tuhan mengazabkan mereka? Ni Zaim, wajib ke tak? Tak tahu. Tak wajib. Imma yu'adzibahum wa imma, sama Tuhan nak ampunkan mereka, sama Tuhan nak azabkan mereka. Kau nak? Kalau Tuhan nak ampunkan mereka, sedikit alasan Tuhan boleh ampunkan mereka. Seorang lelaki-lelaki jalan tengah pada pasir. Dia dahaga sangat-sangat dah. Jumpa telaga, dia masuk minum air. Naik telaga, tiba-tiba tengok anjing duduk jilat tanah kan.
Dia pun turun balik, dia pun ambil kasut dia pun isi air. Dia rekah dengan gigi dia. Dia bagi kat anjing. Maka Tuhan ampunkan dosa dia. Dah. Jadi kalau Tuhan ampunkan dosa, Tuhan boleh ampunkan dosa. Jadi janganlah pula orang tak apa Tuhan ampun dosa, jangan pula gitu. Kau nak tapi nak ayatnya pegangan ahli sunnah wal jamaahnya, Tuhan nak ampun, Tuhan nak terima taubat, Tuhan nak apa dia, nak tidak mengazabkan seorang, tu tangan Tuhan lah. Bukan kerja kita saja. Oh, confirm dengan akal dia ni. Dak, Tuhan azabkan dia dah. Sebab tak taubat dak. Jangan je. Tu kerja Tuhan berlaku tu. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Yang pertama pagi ini kita ngaji berkenaan dengan hukum orang yang berzina, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut dah. Iaitu pada awalnya mereka dikurung dan disakiti. Kemudian seterusnya mereka turun hukum rejam dan hukum qatal dah. Yang kedua hukum hakam berkenaan dengan apa dia mengahwini perempuan yang kematian suami. Gini saya. Zaman jahiliah dulu, bila seorang perempuan itu suami dia meninggal, maka perempuan itu tunggu iddah, dah. Siapa habis iddah, maka nasib perempuan lepas pada habis iddah ni ditentukan oleh keluarga apa dia mertua dia. Abang ipar dia, kakak ipar dia, adik ipar dia, tua dia dah. Mereka yang menentukan. Sama ada mereka nak kahwinkan dia dengan keluarga dia juga ataupun nak kahwin dengan orang lain. Jadi perempuan tak boleh berkahwin kesuka hati dah. Maka Tuhan larang, Tuhan mansuhkan hukum tersebut. Tu hukum jahiliah dah. Sebab apa je dia ada kaitan hubungan bila dia ada suami dia mati, tak ada lah hubungan. Dia bebas dia nak nikah siapa dia pun. Kau dah tahu? Ya ayyuhallazina amanu la tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan dia paksa dah. Kalau tak paksa tak apa. Contohnya kakak ipar kita. Dah abang kita meninggal, kakak ipar kita pun habis dah. Kita pun nikah kakak ipar kita boleh. Tak ada masalah. Boleh nikah kakak ipar. Sebab kakak ipar ni dia mahram sekejap ya. Dia bukan mahram pun kakak ipar ni. Cuma hari berkahwin sementara saja dah. Jadi bila diceraikan atau mati, maka boleh berkahwin dengan dia. Jadi kalau mewarisi dia dengan paksa tak boleh. Kalau mewarisi dengan tak paksa tak apa. Dia suka rela nak menikah dengan adik ipar dia, tak apa. Kan tu? Tu mafhum mukhalafah lah tu. La tarithun nisa akarha, jangan kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan keadaan paksa. Maksudnya tak paksa tak apa, dah. Yakni wirasat mimal miltahe oratinhi. Dalam harta pusaka ni harta boleh, orang tina tak boleh. Bukan harta pusaka orang tina tu. Khushi se nikah kare tu karlu. Kalau dia setuju boleh nikah dengan dia ya. Kalau tak setuju kasih nikah dengan dia. Dah. Khushi se nikah karlu. Dah. Kalau dia setuju nikah lah, tak apa dah. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Na mana karutum dah. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna wa pastu lautum dah. Jangan kamu halangi mereka supaya kamu ambil semula harta yang kamu beri kepada mereka dah. Tak bagi syarat dia. Kalau kak nak kak ipar nak nikah dengan orang lain boleh. Tapi kak ipar jangan ambil tanah ni. Jangan duduk rumah ni. Tinggallah. Pergi silas pinggir boleh. Ni berlaku ni saya. Sekarang ni dah suami dia mati, tanah jatuh dia lah. Tanah jatuh di rumah tanah dia. Lepas tu kak kahwin tak buat syarat. Kak boleh duduk rumah tapi dengan syarat kak tak boleh nikah dengan orang lain. Kalau kak nikah dengan orang luar, tak boleh tinggal rumah ni, tinggal tanah ni. Apa pun tanah dia dah kan? Namun dia dah kan bukan suami dia. Setelah dibagikan harta pusaka, jadi hak dia lah. Dia nikah dengan orang lain pun. Dah. Jadi dia buat syarat. Mu tak boleh nikah dengan orang lain. Kalau mu nikah dengan orang lain, mu tinggal tanah ni, mu tinggal rumah ni, mu berambuh sore mula. Setelah sepinggir. Tak boleh itu saja. Wala ta'duluhunna, jangan kamu sekat halal mereka supaya kamu menghilangkan sebahagian apa yang kamu berikan kepada mereka dah. Kecuali illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali mereka melakukan perkara yang keji jelas-jelas terang-terang dah. Dia berzina, dia jahat semua sekali dah. Tak ada arah tu. Dah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia gaulilah mereka dengan cara yang baik dah.
Zindagi guzar sat asani ke. Deh. Maksudnya dalam kehidupan ni gauliah mereka dengan cara yang baik deh. Asani si deh, dengan cara yang baik deh. Oh, duk maki hamu semua, duk pukul isteri semua, duk tak bagi nafkah semua sekali. Nangis deh. Kena husnul muasyarah deh. Khairukum apa dah? Li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan isterinya. Dan akulah sebaik-baik orang yang berbuat baik terhadap isterinya. Dah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Dah. Subhanallah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Dah. Muasyarah dah. Husnul muasyarah panggil. Fa in karihtumuhunna, tengok ni. Ini nasihat pada suami-suami lah. Jika sekiranya kamu benci terhadap isteri kamu, so sikap dia. Oh, aku benci dah bini aku ni. Ngotor. Dah. Duk kubai gini aku basuh kain tak mau. Dah. Jangan buat gitu. Dah. Mungkin so perangai dia kita tak setuju dah, tapi banyak lagi perangai dia molek. Dah. Kita pun ada perangai uduh juga. Kalau perangai molek bagi kita. Serupa kita pun. Kita pun kubai juga. Jadi fa in karihtumuhunna, kalau dari segi kamu benci terhadap mereka, tak suka terhadap mereka, tak setuju dengan mereka, maka banyak lagi sifat-sifat baik mereka lain lagi. Rajin masak, rajin nyepel rumah, rajin apa dia beli bahan kanak. Banyak lagi sifat-sifat baik dia. Ada. Bohong ni agak malah basuh kain sekara, kita lah basuh kain pula je. Kan tu? Malah basuh kain suruh lah basuh kain dia. Fa in karihtumuhunna, kalau jika kamu benci terhadap mereka kerana satu sifat saja, Tuhan kata sabar, jangan marah lagi. Fa asa an takrahu syai'an, moga-moga kamu benci sesuatu sedekah ya ja'alallahu lahun fihi khairan katsira. Banyak lagi kebaikan yang Tuhan jadi kepada mereka. Banyak kebaikan lainnya. Dah. Apa kata tu? Ente nak cari orang yang perfect. Oh, aku nak orang tino ni gini, comel lah, rajin lah, ngaji tinggi lah, cerdik lah, rajin basuh kain lah, rajin basuh pinggir lah, pandai pegang anak lah, gini-gini lah. Mana ada gitu? Tak ada. Ente nak cari orang perfect tu, ente perfect ke tak? Ente tu perfect ke tak? Dah. Faham? Jadi masing-masing terima kekurangan masing-masing lah. Kau rasa? Sebab tu yang orang tak bini kita lah. Oh, dia nak orang tina ni gini, muka bojo, tak? Lepas tu gak tubuh ni tak tinggi, tak rendah, tak gemuk, tak korup. Tak? Sudah lah. Tak hitam, tak putih. Tak gaul lagi. Berat. Nak ni, tak saya gemuk. Ni, tak saya korup. Ni, tak saya muka panjang. Ni, muka bola saya kok. Ni, bojo saya kok. Pas muka pas lagi. La ilaha illallah. Ni masalah tak? Milih sangat-sangat tak? Tuhan kata, moga-moga kamu tak suka terhadap sesuatu, tapi Tuhan jadi kepada diri dia banyak kebaikan. Habis kat tu dah. Itu berkenaan dengan hukum perempuan yang kematian suami tak boleh diwarisi sebagaimana harta pusaka. Dah. Harta boleh diwarisi, orang perempuan tak boleh diwarisi. Dah. So yang keduanya kena menggauli isteri ataupun perempuan yang kematian suami dia dengan cara yang baik. Dah. Baik. Okey, gini seterusnya dah. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika sekiranya kamu nak tukar isteri ni dengan tempat isteri yang lain dah. Nikah dengan seorang isteri tiba-tiba bala dah nak cerai bini, nak tukar bini lain dah. Nak nikah bini lain lah. Nak cerai ni nikah lain dah. Boleh. Tapi kamu tak boleh ambil balik mas kahwin hak kamu telah beri kepada mereka walaupun banyak sekalipun. Dah. Wa ataitum ihdahunna qintara. Ulun. Ayo. Ya. Nak ngajar ni. Pani dah. Okey, mana saja? Kalau kita nak nikah dengan seorang perempuan, tiba-tiba nak cerai dia, tak setuju lah. Atau tengok orang perempuan lain comel lagi, orang kalau nak cerai dia, boleh. Tapi tak boleh kita nak ambil balik mas kahwin dengan dia. Ya. Kalau kita telah mendiduri perempuan yang pertama, isteri yang pertama, tak boleh kita ambil balik. Tak boleh ambil je lah.
Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Dan jika sekiranya kamu nak menukar seorang isteri tempat isteri yang lain, dah. Wa ataitum sedangkan kamu telah berikan kepada mereka kintor, harta yang banyak, kintor, harta yang bergedung-gedung, dah. Maka fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kamu ambil sedikit pun daripada mereka, dah. Daripada harta mas kahwin saat ni, dah. Atakhudhunahu buhtanan wa ismam mubina. Adakah kamu nak ambil dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan pembohongan yang besar. Wa ismam mubina, dosa yang nyata, dah. Maksudnya kalau ambil juga tu pembohongan. Mu janji dah nak nikah dengan dia, nak mas kahwin, mu nikah dengan dia, tu mu ambil balik. So, yang kedua dah selesai lah tu. Mu hak dia dah. Mu apa balik jadi zalim apa dah? Mulanya dah. Jadi buhtanan ni, ismam mubina ni zalim yang besar, dah. Yakni zulum mali joke bila tayyib khatir aurat he, dah. Maksudnya kamu ambil tanpa persetujuan perempuan saat ni, ambil harta dia, dah. Kamu tu tanya lagi, dah. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Bagaimana boleh kamu ambil semula mahar saat ni? Sedekah wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Setengah kamu telah sampai kepada setengah yang lain. Mana kamu telah meniduri dia lah. Wa akhadna minkum, dan mereka telah mengambil daripada kamu janji yang tetap, janji yang kuat, dah. Maksudnya akad nikah dah. Tidur dah sekali. Tak boleh ambil balik lah mas kahwin. Jadi hak dia lah. Dah. Sebab itulah mahar-mahar ni jadi wajib dengan sebab pertama sekali akad nikah, yang kedua dengan sebab dukhul, dah. Dukhul, meniduri isteri lah. Tapi kalau akad nikah saja, tak tidur sekali lagi, maka wajib separuh saja, dah. Depan balah. Dari surah Baqarah ada, dah. Tapi kalau perempuan itu khuluk, tak apa. Kita nikah dengan perempuan, tiba-tiba perempuan itu nak khuluk. Maksudnya nak apa dia, nak minta cerai, kan? Maka kita boleh minta balik dengan dia. PT tu. Sebab dia nak tebus talak, kan? Dia sendiri nak bebaskan diri dia, kan? Boleh. Kita syarat boleh nak cerai berlaku, tapi mu suruh berlaku PT aku kamu. So semula. Dah. Kalau tak bui kan, nak nikah lain pula kita, bergerak pula saya PT. Dah. Khuluk boleh, dah. Tapi kalau kita cerai dia, tak boleh. Kita tak boleh ambil lah. Sebab itulah apa dia, Quran suruh sabar dulu, dah. Jangan bodoh cerai-cerai ni. Gila kita. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Ni hukum yang kesebelah, dah. Bila sendirilah hukum sebelah, bila lah hukum dah awal sampai akhir ni, hukum yang sebelah ni. Hukum yang sebelahnya iaitu berkenaan dengan muharramat, dah. Yaha pandra muharramat mazkur he. Di sini 15 jenis perempuan yang diharamkan kita berkahwin dengan dia. Berapa belah? 15, dah. Yang pertama iaitu mana-mana perempuan yang pernah dikahwini oleh bapa kita, dah. Maksudnya mak tiri kita lah. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapa-bapa kamu daripada perempuan-perempuan kecuali hak lepas dah. Hak lepas dah maksudnya terbuat dah zaman jahiliah tu, tak ada arah lah. Dah. Tapi lepas masuk Islam ni kena batas balik lah. Kalau buat dah jahiliah tak apalah, tapi lepas dah masuk Islam ni kena cerai balik. Sebab apa? Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya menikahi ibu tiri itu ataupun bekas isteri pada ayah kita tu merupakan perbuatan yang keji dari segi akal fikirannya. Dan kemurkaan dari segi Allah Taala, dari segi urufnya, wa sa'a sabila, dia amat buruk sekali jalan dari segi syaraknya, dah. Baik tu. Gini Irfan. Ayah hentak nikah dengan seorang perempuan, dah. Sama ada ayah hentak tu meniduri perempuan itu ataupun belum meniduri dia, tak boleh hentak nikah dengan dia. Tak boleh. Baik tu. Di lain tu. Kalau kita nikah dengan seorang perempuan,
Tiba-tiba tak tidur lagi sekali, kita pun cerai dia, kita pun nikah dengan dia, boleh? Dah, waktu boleh. Tapi dia masalah ni tak boleh ni. Sama ada ayah kita tidur dah dengan dia kau, tak tidur lagi kau, kalau dia cerai, tak boleh. Dah. Sebab tu disebut wala tankihu ma nakaha abaukum min nisa. Sebab nikah dari segi syaraknya ialah akad tu. An-nikah fi syar'i al-aqdu. Dah, dia ada dua nikah ni. An-nikah bermakna ad-dukhul, an-nikah bermakna al-aqdu faqat. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ani apa dia orang-orang haram kita berkahwin dah. Yang pertama saat ni isteri kepada ayah kita dah. Yang kedua, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Ibu di sini maksudnya sama ada ibu yang melahirkan kita, ataupun ibu kepada ibu kita, ataupun ibu kepada ayah kita, ataupun ibu kepada ibu kita, ataupun ibu kepada ayah kita. Faham tu? Nenek kita, nyek kita dah, tak ada belakang lah tu. Wa banatukum, dia anak perempuan kamu. Anak perempuan ni maksudnya sama ada anak perempuan kita. Tak. Isteri pertama ke isteri kedua ke tak kira lah. Ataupun anak perempuan kita tu maksud dianya anak pada anak perempuan kita. Ataupun anak perempuan kepada anak lelaki kita. Cucu lah maksudnya. Wa akhawatukum, dia adik-beradik perempuan kamu. Sama ada mok sama ayah sama ke ataupun mok sama ayah lain. Ataupun ayah sama mok lain. Supaya tak ada belakang dah. Wa ammatukum, wa ammat mok saudara. Mok saudara ni maksud dia mok saudara adik-beradik ayah kita. Adik-beradik perempuan ayah kita dah. Walaupun umur sebaya kita ataupun muda daripada kita lagi. Dah. Nikah mok saudara dapat muda kecil daripada kita lagi. Comel pula tu nikah. Tak boleh. Tak boleh dah. Tak boleh nikah dengan mok saudara dah. Wa khalatukum, dia mok saudara sebelum mok kamu. Adik-beradik mok kita. Adik-beradik mok kita. Mok kita ada beradik. Kita dengan dia sama sebaya dah. Tak boleh nikah dengan mok saudara. Walaupun sebaya kau muda daripada kita tak boleh dah. Faham tu? Wa banatul akhi. Banatul akhi, anak perempuan kepada adik-beradik kita. Anak saudara lah. Wa banatul ukhti, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita. Semua anak saudara dah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Yang kesembilan, ibu-ibu yang telah menyusukan kamu. Ni mazhab Hanafi buat dalil dengan ayat ni menunjukkan bahawasanya susuan ni sekali susu pun jadi mak susu dah. PA ni sekali pun PA dah. Ibu yang menyusukan kamu. Sekali menyusu ke 2 kali? Menyusu ke 2 kali? Menyusu juga. 3 kali? Menyusu ke 5 kali? Menyusu juga. Jadi sama sekali ke 3 kali ke 5 kali ke dia anggap ibu susu belaka dah. Mazhab Syafi'i 5 kali. Kenyai pula tu. Dah. Mazhab Hanafi arda'nakum ni umum. Sekali ya, dah. Wa akhawatukum minar radha'ah. Dia adik-beradik perempuan susuan. Dah. Kalau kambing yang sama susuan juga? Tak boleh. Kami yang sama tak panggil susuan. Ibu yang sama susuan je. Seorang perempuan menyusukan kita dan menyusukan perempuan lain. Itu adik susu kita lah tu. Kalau kambing tu pura susu, kita punya susu tu, kambing punya susu tu. Tu tak panggil susuan tu panggil. Tapi Imam Bukhari kata itu susuan tu. Tu Imam Bukhari kata sebab Imam Bukhari nak kena halal dan negeri dia. Imam Bukhari dia kata susuan tu. Dah. Tu ijtihad syaz dia pendapat dia lah. Dah. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu kepada isteri-isteri kamu. Tutua lah. Tak boleh nikah tutua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak tiri di bawah jagaan kamu daripada isteri-isteri yang kamu pernah meniduri mereka. Kalau isteri yang belum kamu meniduri mereka, kamu cerai dia, menikah dengan dia boleh. Faham tak? Irfan, enta nikah dengan seorang perempuan janda. Tak. Faham tak Irfan? Lepas enta nikah tu enta pun tengok anak dia baru kelik. Baru kelik rumah dia. Comel anak tiri aku ni.
Ente tak tidur lagi dengan isteri yang baru pertama ni. Ente pun cerah. Oh, amo cerah, demo. Tak. Ente pun nikah dengan anak tiri ente. Boleh, tak apa. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat ente boleh meniduri dia lah. Kalau ente telah meniduri janda saat ni, isteri pertama saat ni, maka tak boleh ente nikah dengan anak dia dah. Faham tu? Tapi kalau nikah dengan anak, tengok mak comel pula. Oh, cerah anak nikah dengan mak pula. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh eh? Kalau nikah dengan anak, cerah anak nikah dengan mak tak boleh. Kalau nikah dengan mak, cerah mak nikah dengan anak boleh. Ada? Apa boleh? Mak ni muda lagi. Mungkin muda tak muda, hukum gitu dah. Hukumnya begitu. Boleh tu? Fa illam takunu dakhaltum bihinna, jika sekiranya kamu belum lagi masuk meniduri mereka, maka tidak mengapa kamu mengahwini anak tiri kamu dah. Tu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Da halailu, isteri-isteri kepada anak-anak daripada sulbi kamu. Anak sungguhlah, anak kandung kamu lah. Kalau isteri kepada anak akak kita cerak, kita boleh nikah dengan anak dia. Dengan isteri dia, bukan isteri dia. Betul? Sebab Nabi nikah dengan Zainab ke? Zainab ke bekas isteri kepada Zaid. Zaid ni kan anak akak Nabi. Jadi kalau nikah dengan bekas isteri anak akak tu boleh. Tapi kalau nikah dengan bekas menantu tak boleh. Kita ada anak lelaki kita menikah dengan seorang perempuan, dia cerak. Kita bersih menantu kita tu pun nikah dengan menantu kita. Tak boleh. Tak boleh berkahwin dengan bekas menantu. Tapi boleh berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkat. Faham tu punya? Faham boleh hukum ni tu? Wa antajma'u bainal ukhtaini. Tak boleh juga nikah dengan dua orang adik-beradik sama-sama. Tak. Adik pun nak, kakak pun nak. Tak boleh. Tak. Kalau cerai adik nikah kakak tak apa. Ataupun nikah cerai kakak nikah dengan adik tak apa. Ataupun nikah dengan kakak mati nikah dengan adik pula. Tak apa. Tak. Dari satu masa tak boleh nikah dua orang dah. Ni pernah berlaku ni saya anak. Tapi tak jadi. Tak. Dia nikah bini dia muda lagi. Bini dia mati umur 20 lebih, baru 25 gitu ya. Anak 4 orang dah. Dia nikah bini dia umur belah-belah lagi. Jadi bila pada bukan anak kecil lagi, jadi dia duduk kere-kere adik ipar dia lah. Nak minta adik ipar dia nikah dengan dia. Sekarang yang keduanya boleh jaga anak dara dia ni. Tapi muka tua tak sibuk. Saja. Tak. Orang Melayu kata dia salitika panggil tak? Salitika dia panggil dia. Salitika boleh. Boleh salitika kalau salit kapek kau boleh berlaku lah. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dia tak boleh juga kamu berkahwin, kamu menghimpun kedua orang adik-beradik dah. Kalau dia lepas-lepas dah zaman jahiliah dah. Tak apalah. Tapi zaman jahiliah pun tak boleh pasal ni ini cerita seorang dah. Seorang saja. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hak buat dah nak agama melepas-lepas dah dah. Tuhan ampunkanlah dosa tu. Termasuk juga perempuan hak tak boleh dikahwini juga wal muhsanatu minan nisa'i. Perempuan yang menjadi masih lagi isteri orang dah. Wal muhsanat isteri orang lah, al muzawwajah. Isteri orang dah. Wal muhsanatu minan nisa'i. Dia perempuan-perempuan yang menjadi isteri-isteri orang lain. Tak boleh nikah juga. Banyak kes baru ustaz khabar pakai ustaz nikah dua orang suami. Lepas tu orang Indonesia dia nikah dua suami dari Indonesia nikah sini pula. Banyak kes kan. Ada 3 orang isteri suami pun ada juga lah. Wal muhsanatu minan nisa'i. Dia isteri-isteri di kalangan perempuan dah. Isteri orang lain lah. Tak boleh kamu menikahi dia dah. Illa ma malakat aimanukum. Kecuali hamba yang menjadi milik tangan kamu dah. Maksudnya kalau hamba kita tak apalah. Boleh tak hamba? Hamba ni gini saja. Kalau perempuan tu isteri orang kafir, kemudian kita tahu dia jadi hamba kita. Boleh kita subuhi dia. Boleh lah. Sebab bila kita jadi hamba kita, terputuslah hubungan dia dengan suami dia tu. Betul? Walaupun masih kafir dua orang lagi. Masih kafir dua lagi ni kafir. Tapi putuslah hubungan dia sebab jadi hamba dah. Okay.
Walaupun dia tu masih isteri kahwin lagi. Dari segi hukum etikad dia orang pun. Dah. Itu maksud dia illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum, ketetapan Allah ke atas kamu. Dah. Ni 15 jenis perempuan ni tak boleh kamu berkahwin dengan mereka. Dah. Ni ketetapan Allah Taala dah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan untuk kamu selain daripada itu, kamu mencari dengan harta benda kamu dalam keadaan kamu nak kesucian dan kamu tidak berzina. Dah. Maksud dia? Maksud selain daripada 15 tu boleh nikah belaka. Perempuan mana pun kali pun boleh nikah belaka. Dah. Tapi sebenarnya ada lagi tu. Ada lagi perempuan-perempuan yang tidak dibenarkan kita menikahinya. Ada lagi. Contohnya tak boleh kita himpunkan seorang perempuan dengan mak saudara dia. Mak saudara pun nikah, anak saudara pun nikah juga. Tak boleh. Ataupun saudara boleh mak kau boleh ayah kau tak boleh kau dah. Tak boleh nikah seorang perempuan dengan mak saudara dia. Tak boleh. Tak boleh himpun orang dah. Wa uhilla lakum, dan dihalalkan untuk kamu ma wara'a dzalikum, lain daripada itu, tapi dengan syarat antabtaru bi amwalikum, kamu mencari dengan harta benda kamu. Ni dalil mazhab Hanafi yang mengatakan mahar mas kahwin ni wajib. Dia mahar-mahar harta-harta ni paling-paling kurangnya 100. Berapa? 150 riyal paling kurang je. Mal. Dah. Ke mazhab Hanafi ke dia ada hak dia kan kat tangan ke. Kat tangan ni berapa? Kata 300 riyal lah kata kat tangan. Baru kat tangan. Kalau curi 200 riyal tak kat tangan lagi. Maksud 300 riyal itulah hak kepada mas kahwin paling-paling kurang. Dah. Ke mazhab Syafi'i ke selipas pasal pun macam Jepun pun boleh nikah dah. Dah. Apa dia keluar sebutir boleh nikah dah kan. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi ni dengan mal. Mal ni ada nilai dia, hak dia lah. Paling-paling kurang 300 riyal contoh dia dah. Jadi paling-paling kurang mas kahwin 300 riyal. Barulah sah. Dah. Sebab kat tangan juga 300 riyal baru kat tangan dah. Muhsinina ghaira musafihina dah. Maksudnya kamu cari dengan harta kamu sani kamu nak kesucian, bukan mutaah dak. Bukan kamu nak melanggar pezina apa dia pelacur-pelacur dak dah. Tapi kamu mengkahwini dengan cara yang halal dah. Jadi dulunya nikah ni mudah ya. Dah. Mudah saja nikah dulu dah. Loan ni kalau tidak ada 30 ribu kan nikah dah. Kau dah. Jadi payah. Jadi payah. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Mana-mana perempuan yang kamu telah dukhul, kamu telah merasai, kamu telah meniduri mereka, maka berilah kepadanya apa dia upah mereka cara fardu dah. Ni Syiah kata ni dalil bahawa mutaah ni boleh. Famastamta'tum bihi minhunna. Mana-mana perempuan yang kamu mutaah dengan mereka, fa'atuhunna, maka berilah upah pada mereka secara wajibnya. Ni Syiah kata dah. Jadi ahli sunnah kata dak istimta' sini bukan mutaah. Banyak perempuan yang telah kita meniduri dia dah. Itu maksud dia. Akad-akad dah, dia tidur dah, maka wajib nak beri mas kahwin dia dah. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariḍah. Dia tidak menjadi dosa kepada kamu perkara yang kamu setuju selepas daripada ketetapan dah. Sekarang ni kita setuju dengan sendiri kita nak bayar mas kahwinnya RM5,000. Lepas bunyi balik, bini kata tak apalah 3,500 pada lah, terkurang sikit lah. Tak. 20% kurang sikit. Tak. Jadi 4,000 lah. Tak. 20%. Jadi kalau setuju kan apa? Kita bayar 4,000 sudah lah. Bayar ansur 200 bulan. Tak? Boleh tak? Okey, gila. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dah. Sabar-sabar dah. Panah boleh pahala ni dah. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Dah. Tengok. Kita orang lelaki boleh berkahwin dengan hamba perempuan, tapi dengan syarat. Dah. Dengar ke dia? Dengan syarat. 3 syarat dah. Yang pertama, dia tidak ada kemampuan dah untuk mengahwini perempuan merdeka. Sebab perempuan merdeka ni mahal, RM5,000 baru nikah. Tak ada RM5,000 nikah dengan perempuan merdeka ni. Faham ke tu? Elfah? So, yang keduanya dia tak dapat kawal dia punya diri dia dah. Dia takut-takut kalau dia tak berkahwin menyebabkan berlakunya zina. Dah? Maka waktu tu bolehlah dia berkahwin. 2.
Yang ketiganya dia kena minta izin dulu dengan tuan. Tuan hamba lah. Ni 3 syarat dah. 3 syarat Ramadan. Kalau tak nikah dengan hamba boleh. 3 syarat dah. Yang tidak ada kemampuan, so tak ada kawan dia yang tak dua. Yang ketiganya tuan dia izin ke dah. Irfa izin ke hamba dia nikah dengan tak. Faham tu? 3 syarat ni barulah anda boleh berkahwin. Kalau tidak tak boleh nak nikah dengan hamba dah. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Sebab itulah orang nak nikah ni boleh terima zakat. Boleh beri zakat ke dia. Sebab nikah ni sebenarnya kalau mazhab Hanafi ni wajib je. Wajib mazhab Hanafi. Entah kaya nak nikah dah. Tak usah beri zakat kan tak? Dia sebenarnya orang nak nikah ni sebenarnya memang dia berhak terima. 3 golongan yang berhak Tuhan tolong dia dah. Antaranya orang lelaki yang nak berkahwin dah. Sungguh. Kau nak boleh beri zakat dia. Bukan zakat nak ngaji saja, nak nikah boleh zakat juga. Sebab perkara ni perkara yang nak mengelak daripada banyak fitnah yang besar lagi. Wa man lam yastati' minkum taulan, sesiapa yang tak mampu di kalangan kamu, taulan si kemampuan harta benda dah. Ay yankihal muhsanatil mu'minat, berkahwin dengan perempuan yang merdeka, perempuan yang mukminat, yang beriman, fa mimma malakat aymanukum, maka bolehlah kamu mengahwini hamba-hamba kamu min fatayatikumul mu'minat, daripada hamba-hamba perempuan yang beriman dah. Bukan hamba kita, dak hamba orang lain. Dah, kita nikah dengan hamba orang lain, faham tak? Bolehlah. Sebab hamba ni mas kahwin ni murah sikit. Kalau merdeka 5,000, kalau hamba mungkin 1,000 ya. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu tentang iman kamu. Dah. Sebab itulah kalau nak nikah, dak. Seseorang tu ada iman, dia nak nikah tak boleh nikah saja. Terganggu iman dia saja. Kugak iman dia tu. Kugak saja. Kugak. Dak, kocok iman dia tu. Kan? Sebab itulah nikah ni nak menyempurnakan iman, nak menyempurnakan agama. Betul tak? Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah tahu tentang iman kamu dah. Tumari imanku dah. Ba'zukum min ba'd, setengah kamu daripada setengah yang lain. Maksudnya menikah dengan hamba tu hamba manusia juga. Tidak kata jin, tidak dah, manusia juga dah. Boleh nikah juga dengan hamba pun. Fankihuhunna biizni ahlihinna, maka kahwinilah mereka dengan izin tuan mereka, keluarga mereka. Wa atuhunna ujurahunna, dia bayarlah mas kahwin mereka dah bil ma'ruf, dengan cara yang baik dah. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan dah. Muhsanatin syaratnya perempuan ni kata qaid me rehne waliya na kata nikalne waliya jisake mutaahmi hota dah. Maksud pertama sekali nikah tu nikah yang cara halal lah. Muhsanatin ghaira musafihatin, zina karne waliya zahiran dah. Bukannya perempuan-perempuan yang pelacur dah. Wala muttakhidati akhdan, bukan perempuan simpanan, tidak dah. Dah. Jadi perempuan itu perempuan yang suci dah. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin, yakni jab syadi sudah hujai, bila perempuan ni belah berkahwin dah hamba ni, tiba-tiba buat juga perbuatan yang keji, berzina juga dah. Maka fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min azab, mereka dikenakan separuh daripada hukumnya perempuan yang merdeka, azabnya dah. Kalau perempuan yang merdeka kena 50 hotel, 100 hotel, maka mereka dikenakan 50 hotel dah. Zalika liman khasyiya la'anata minkum, yang demikian itu untuk orang yang takut berlaku zina di kalangan kamu dah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, faham tu? Syarat yang keduanya nak nikah dengan hamba perempuan ni boleh. Yang pertama tidak kemampuan untuk berkahwin dengan hamba orang merdeka. Yang keduanya takut berlaku zina dah. Wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kamu sabar tu lebih baik bagi kamu dah. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dah. Boleh. Jadi pilihan pertama kitanya ialah berkahwin dengan perempuan yang merdeka, perempuan yang mukminat dulu. Mula-mula sekali dah. Tak boleh nikah dengan perempuan hak apa dia?
hamba barulah berkah tak nikah dengan perempuan merdeka barulah berkah dengan perempuan yang hamba dah. Okey kita. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Tengok, ni dipanggil ayat targhib ila ta'mil dah. Tuhan bagi semangat supaya kita ni beramal, dia terima, dia melaksanakan hukum hakal yang melibatkan perkahwinan ni kan. Melibatkan harta pusaka, melibatkan perempuan, kematian suami, melibatkan apa dia perempuan-perempuan yang hari berkahwin, melibatkan perempuan hamba kita berkahwin dengan dia dah. Tuhan kata Tuhan royak hukum hakal ni Irfan, tujuan dia nya liyuridullahu liyubayyana lakum. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kamu. Wa yahdiyakum, dia memberi petunjuk kepada kamu sunanal ladzina min qablikum. Jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Wa yatuba alaikum, dan supaya Tuhan terima taubat kamu. Wallahu alimun hakim. Tuhan tahu maslahat kamu, Tuhan Maha bijaksana dalam menjaga kebaikan dan maslahat kamu dah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yang kedua sebab apa Tuhan suruh kita nikah? Ustaz. Bapa suruh kita nikah? Dah? Bapa suruh kita nikah, suruh kita nikahi apa dia hamba-hamba kalau tak mampu berkahwin dengan perempuan mereka sebab apa? Supaya jaga agama kita lah. Faham tak ni? Orang nikah ni dia boleh jaga separuh agama dia. Dah. Mata dia tak dosa. Kerana apa? Kalau tidak dia, mata dia dosa, mulut dia dosa, tangan dia dosa, telinga dia dosa. Dia duk kecek, duk berbual, duk berhubung dengan perempuan-perempuan hak. Kerana apa? Ajnabiyah. Kerana apa? Jadi nikah halal lah. Buat kadang-kadang tak apa. Sebab tu tak setuju kalau nikah katu-katu ni. Katu lah. Tak. Kayak budak-budak EU ke. Nikah katu ni masuk dalam bahasa Melayu ni nikah katu masuk akad saja dulu. Akad saja. Deh. Lepas tu tak jadi suami isteri lah. Tapi tak daftar lagi dengan majlis agamanya. Ataupun daftar isi sebuah lolol. Lepas tu bila ayah dia akad dah dengan tua dengan suami dia, tak ada masalah lah. Dia nak gendo gimana pun tak apalah. Tapi segi dunia tak boleh lagi dunia. Dari segi dunia dia tak ada nikah takat dia dah. Tak apalah. Muka isteri dia dah. Dia sah nikah ni dengan akad ya, bukan dengan tu cok atau email berapa dak. Dak. Tu email cok pun kalau kahwin tak akad tak sah nikah kan ada. Surat siap belakang dah tak akad nikah. Tak ada. Kan ada. Jadi sah tak sah akad nikah ni dengan akad tu. Bila tentu apa dia seorang bapa mengahwinkan anak perempuan dia, anak perempuan setuju dah. Lepas tu gak bakal suami pun setuju dah semua sekali. Saksi ada, beres lah. Dah. Kena buat gitu dalam ni kalau nak mengat fitnah lah. Dia besar. Dah. Cari seorang. Dah. Ni kata. Lepas tu gak habis ngaji barulah dia buat majlis semua sekali dah. Okey gila kita. Kalau betul tak apa. Kayu betul tak apa, tak ada masalah. Cuma tak gol lah. Tak gol lah. Gol sikit-sikit lah. Boleh haya 2-3 ekor sudah lah. Gula je, gol sikit-sikit lah. Dia panggil hub ke dia? Hub marriage panggil tak? Hub marriage tak? Kan di City One Center kan? Hub marriage tak? Hub marriage. Hak marriage dah. Boleh lah, isi border dah. Isi border. Hak marriage. City One Center di Kuala Keren tu dia buat apa dia ada komplek semua sekali tu. Jadi cita-cita dia nak buat belakang lah. Dalam tu. Dia nak buat apa dia mother care ada, baby care ada, children care ada, student care ada, care belakang lah. Jadi ada hub marriage so. Dia punya itu dia lah. Jadi orang nak nikah ni daftar dengan dia akan bagi belakang lah. Dia akan buat majlis perkahwinan, dia akan bagi mas kahwin semua sekali lah percuma nikah. Dah. Dia akan tanggung belakang. Dah. Dia akan cari pasangan yang baik semua sekali lah. Hub marriage panggil dah.
Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat. Tengok fitnah orang kafir dia. Ada ustaz cerita orang kata apa ni? Dia. Tok Nebel original. Tok Nebel original ni dia masuk oleh politik Kelantan. Ustaz tadi tu lagi tu. Dia ni sebenarnya dia nak menghina Islam. Tak tahu dia Tok Nebel kafir kau sial, tak tahulah. Memang dia orang Thailand, dia tu. Islam kau tak tahu, dia tapi anti Islam dia tu. Dia anti poligami, anti perkahwinan dah. Jadi Islam suruh bernikah, berkahwin ni bukan ikut hawa nafsu dah. Tapi nak meredakan hawa nafsu dah, guna hawa nafsu dengan cara yang halal. Tu sebenarnya dah. Faham tak? Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat. Dia mahulah orang-orang yang mengikut syahwat itu kamu condong kepada mereka dah. Faham tak? Kita orang Islam tak apa nikah. Seorang dua orang pun nikah dah. Dia duk melanggar pelacur tu kan? Dah. Pelacur ni dah kena semua sekali. Kena penyakit apa dia. Dah, macam-macam penyakit dah. Jadi tu lebih teruk lagi. Jadi lebih baik kita guna cara yang halal dah, cara yang halal. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia antara sebab juga Tuhan mensyariatkan hukum perkahwinan ni untuk Tuhan ingatkan kamu dah. Kalau tidak berat kita, kena basuh kain sendiri, kena masak sendiri, kena nyimpan rumah sendiri. Dah. Ada isteri kat mudahlah. Dia tolong kita tolong dia. Kan Azal? Kan Azal? Tuhan nak ingatkan kamu. Ni tak nikah sakit kepala, nak mikir sama dah orang lah aku dah. Jadi bila kamu berkahwin kat lepaslah. Besarlah masalahnya. Dah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Tuhan nak ingatkan kepada kamu dah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dah. Lemah ke apa dah? Lemah lah. Jadi sebab itulah untuk jadi kuat ni, bila orang ada pasangan, kuatlah dia. Kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi apa dia hubungan, kuat semua sekali lah. Mana dah? Gila sikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta benda kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah. Kecuali dengan cara perniagaan. Antara minkum, dengan persetujuan daripada kamu. Kita nak ambil harta orang tak boleh salah ambil harta orang ni. Nak ambil mana harta orang ni? Siapa? Sekarang ni piti ustaz lepak poket ustaz 50 riyal. Tak nak ambil piti ustaz nak makan. Tak boleh ambil piti ustaz ni. Kita nak ambil, nak curi ke? Nak rapah ke? Nak mitok ke? Nak makan ambil ustaz. Tak boleh ambil piti ustaz ni. Ustaz piti 50 riyal ustaz. Tak ada piti. Dah ada piti. Tak ada piti. Tak ada biji weekend tak lah. Ada. Entah pun ambil biji ustaz curi dia. Tak boleh. Tak boleh ambil harta orang. Tak boleh ambil harta orang. Kecuali melalui perniagaan. Ustaz saya nak jual kamera saya ni, tak ada biti. Berapa pemerintah? 50 riyal ambil. 50 riyal. Jadi melalui perniagaan tak apa. Ataupun ustaz nak berhutang ke? Kata ambil hantar berhutang tak. Hantar bayar ke ustaz. Bayar sore dia. Boleh. Jadi melalui akad barulah jadi halal dah. Betul. Sebab itulah apa dia kita nak ambil harta orang dengan cara yang diredai, cara persetujuan dia dah. Betul. Sebab tu kita nego molek sah. Ada orang nego dipaksa kita beli bagi dia. Dipaksa beli bagi kita, bagi dia tak. Tak boleh tu. Ambil tak apa bayar sudah apa ambil. Tak nak meredah ambil tak apa bayar sudah tak apa. Betul boleh poket dia tak. Boleh bit dia. Dia pun tak ambil juga dia tak ada keberatan. Mak dia tahu aku ni ada dah aku ni. Mesti beli juga ke dia tak. Tak boleh kita sah. Tak boleh dah. Kita paksa orang beli bagi kita, suruh paksa orang bayar tak boleh. Antara minkum. Ayat ni lah mazhab Syafi'i menjadi ahli mazhab Syafi'i bahawasanya wajib lafaz akad tu. Saya beli saya jual. Dah. Tapi sebenarnya mazhab jumhurnya tak wajib dah. Redha ni dengan perbuatan menurut redha juga. Lah ni kita beli buah dari troli, kita putar di kaunter, dah kita putar satu, tak saya tetap tepi tu, tetap bawah tu. Dah. Dia pun ni dia pun semua sekali kita pun bayar. Redha lah tu. Walaupun kata akad saya beli saya jual pun tak kata pun kira redha lah tu. Dah.
Jadi mazhab Syafi'i mensyaratkan redha tu dengan lafaz. Tapi jumhur kata tak wajib lafaz dah. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Apa kaitan Irfan antara ayat bunuh diri dengan lari makan harta haram? Apa kaitan dia? Berbunuh-bunuh ni punca dia kerana berbuat harta. Dak. Kan Yusuf Aslam kan 3 orang pencuri perampok masuk rumah dia tembak kan. Kena kedak tu. Dak. Jadi kematian berlaku ni rampok ke kecurian, ambil harta orang. Dak. Balas semua harta semua sekali. Berlaku kematian. Sebab itulah jangan kita makan harta orang cara haram dah. Sebab makan harta haram ni yang menyebabkan berlakunya benda lebih teruk lagi lah. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah mak penyayang terhadap kamu. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kalau makan juga harta yang haram, bunuh juga jiwa-jiwa yang tidak berhak ni, maka wa may yaf'al dzalik, sesiapa yang berbuat demikian, udwanan wa zulma, kalau dia melampau dia zalim dah. Kalau kita bunuh pencuri masuk rumah kita tak apa. Dia ropok kita tu bunuh dia, teka gak ke dia dah. Tak apa. Tapi lah tak di sana ni. Lah ni kalau kita bunuh orang curi kena juga kita penjara ni. Dah. Ni masalah. Berat gitu gak. Pencuri nak tembak kita tikai dia. Kita kena pula penjara pula. Dah. Ni hukum dunia orang panggil. Dia tak ada kena liput polis dia kata. Tak ada. Berat lah gitu. Dalam Islam ni kalau orang ropok kita nak bunuh kita bunuh balik, tak apa. Dah. Kalau dia bunuh kita pun syahid. Dah. Kalau kita bunuh dia, syahid tak? Tak ada syahid. Fasawfa nuslihi nara, kami akan masuki dia dalam neraka. Dah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dia perkara itu amat mudah bagi Tuhan, bagi Allah dah. So lagi saya ayat akhir dah habis dah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilari daripadanya, nescaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masuk ke kamu tempat yang mulia. Dosa besar ni akan terhapus dengan sebab taubat. Dosa kecil ni kalau kita jauhi dosa besar, maka itu akan terhapus dengan begitu sahaja. Dengan ambil wuduk, dengan semaya, dengan belajar ilmu, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan istighfar, akan terhapus begitu saja dah. Tapi dosa besar wajib kena bertaubat dengan segera. Dah. Jadi antara dosa besarnya ialah ke dia? Antara dosa besarnya ke dia? Antara dosa besarnya ialah makan harta manusia secara yang batil dan membunuh jiwa dengan tidak sebenar dah. Kat sekarang ni ke dia? Sekarang ni bunuh anak dah. Kemarin apa dia budak-budak terapa-apa dalam pagi air. Allah, siapa hati tu budak dah. Kena. Kita tengok anak kucing kita sia dah. Dia teruk budak. Subhanallah. Mati, tadi pusat lagi. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Dalam ayat ni menunjukkan dosa ada dua, dosa besar dosa kecil dah. Nak tahu mana dosa besar kecil ke? Dah. Dosa besar ni dah semua dosa yang diancam oleh Allah dengan azab neraka. Ada hukumnya hudud dah. Dosa-dosa yang Tuhan laknat pelaku-pelakunya, itu dosa besar lah. Faham tak? As-sab'al mubiqah, 7 perkara yang membinasakan dah. Apa dia Imam Zahabi kumpulkan 70 dosa besar. Dah. 70 dah. 70 dosa besar al-kaba'ir dah. Sambung semula hang api ada ni. Dah. Kalau lagi mana dia? Habis rokok bawah dia, air bawah. Saya lagi. Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Dan janganlah kamu bercita-cita apa yang Tuhan lebihkan dengannya, setengah kamu akan setengah yang lain. Ni masa atas sakon ni.
Orang perempuan tak puas hati, kakak tak puas hati. Guano kita adik-beradik sama rata dah bagi harta saka apa kita sikit orang tina. Orang jatuh banyak boleh. Sudah. Kita kakak, kita jaga ayah, jaga mak baru kita beli sikit. Kita nak sama banyak juga. Tak boleh. Janganlah kamu bercita-cita nak apa yang Tuhan lebih kepada orang lain. Dan Tuhan lebih ke adik-beradik jatuh lebih. Kita ni orang perempuan sikit. Terima dah Tuhan. Ada rahsia dah tu, banyak lagi kau akan bagi kita ni dah. Orang perempuan walaupun Tuhan bagi harta saka separuh dia, tapi tanggungjawab dia kurang. Orang lelaki walaupun boleh dua bahagian pada harta orang perempuan, tapi tanggungjawab dia banyak. Betul. Jadi al-hurmu bil ghulmi. Bila harta boleh banyak, tanggungjawab banyak juga. Bila harta boleh sikit, tanggungjawab sikit juga. Pasal jangan deki. Dia tu email, piti banyak 1,500, kita tak siap. 500 je boleh. Padam mutu-mutu siap, bukan mutu cuci kok lokok kolah ya. Pasal lapu air ya, pasal air, pasal kipas, tutup kipas tu ya. Tu email ni kena nikah orang lagi, kena temu orang tu orang ni lagi, kena jadi tu email mai fardu lagi. Nak sabar dah tu kata yang gitu. Jadi kita deki dengan orang kerana kih orang tu boleh lebih, kita boleh sikit. Padahal tak jawab kita. Kemampuan kita. Pasal amun jadi tu email lah aku tak siap, mula sikit ya. Mak gaji mahal tak? Tak boleh. Jadi Tuhan pesan kepada kita, jangan kita bercita-cita nak lebih, dah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu bercita-cita apa yang Tuhan lebihkan dengannya, setengah kamu akan setengah yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Wahai perempuan, walaupun kurang harta pusaka yang kamu dapat, tapi hak lain-lain sama saka. Orang perempuan bekerja jadi cikgu. Gaji sama boleh gaji. Hak ni 4,000, ni 4,000 boleh. Serupa. Orang perempuan rajin sedekah, rajin beramal, rajin ngaji, boleh pahala. Orang lelaki buat boleh pahala juga, sama. Dari segi pahala sama, dari segi gaji sama. Hak lain sikit je, harta saka tu lain sikit je. Dah. Kata ke harta saka tu harta ni banyak lagi harta lainnya. Kalau orang perempuan daripada nego, dia kaya pada orang lain lagi. Dia boleh berbitis buat kawan ni pula dah. Jadi janganlah kamu bercita-cita untuk mendapatkan apa yang Tuhan lebih pada setengah yang lain dah. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Untuk orang laki-laki bahagia daripada apa yang diusahakan.